Patutnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha. Dia mim ha mim dal. Muhammad yang terpuji. Kalau Muhammad, mana dia berubah ni? Nampak tuan-tuan? Walaupun nampak tu satu huruf yang bertukar, kesannya mengubah makna dan boleh batal solat kita. Hati-hati tuan-tuan. Sebab tu pentingnya belajar tajwid. Ya. Dalam selawat, dalam sembahyang kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu saja. Ada satu lagi bapa bagi tahu yang silapnya kita tambah tasdid pada sad. Contoh Allahumma salli, batal sembahyang. Allahumma salli ala, mana boleh lawak macam tu? Menambahkan tasdid pada sad sedangkan dengung pada mim saja. Allahumma salli, hati-hati. Kadang-kadang dia jadi tertekan di situ. Allahumma salli ala, batal sembahyang tuan-tuan. Hati-hati tu. Banyak dah kita tengok kat TikTok tegur kan. Ada tu ustaz ada tegur Allahu Akbar, batal sembahyang, Allah gendam besar. Patutnya Allahu Akbar. Hak salahnya Allahu Akbar, batal sembahyang. Wasak makna Allahu Akbar. Akbar Kalau pada kah pun tak boleh juga. Itu basic tu, ada sembahyang lalu tu. Allahu Akbar, batal sembahyang juga. Apa makna dia? Adakah Allah Maha Besar? Ada satu surau bagi tahu kat saya, dia kata seorang tu imam ni dah tegur dah, ustaz dah tegur dah. Lepas tu jadi pula dia baca tanpa tasydid pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, hak betulnya tuan-tuan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau Tuhan yang kami sembah, akan dikau Tuhan yang kami mohon pertolongan. Tapi kalau dia tak baca dengan tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau Tuhan matahari aku sembah, akan dikau Tuhan matahari aku mohon pertolongan. Tasydid, gugur tasydid saja sudah berubah makna. Itu menurut bahasa ulama. Kalau dia baca tu dia tak tahu makna, maka hukumnya haram, berdosa dan batal solat. Kalau dia tahu makna dan makna tu berubah, dia sengaja sebut juga, dia tahu makna, dia baca juga, bukan setakat batal solat, haram hukumnya dan murtad, keluar Islam, memain-mainkan. Nampak tak kesan dia? Ini penting tuan-tuan. Sebab itulah baba ni, baba li, baba si panjang tu, dia baba ni dia memang pakar ilmu nahwu, sarah, mantik, balaghah semua. Jadi dia boleh tahu salah ni sebutan baris ni jadi macam ni, jadi macam ni. Jadi alhamdulillah lah kita ada juga yang alim ulama menegur kita. Baik kami guru-guru takmir pun sama ditegur, dan saya pun, kami pun menyampaikan pada tuan-tuan. Ini pentingnya ilmu daripada guru, daripada ahli ulama sampai kemudian sampai kita sampai ke tuan-tuan. Kalau kita tidak mengaji tak sampai. Jadi hati-hati. Ada tu saya ada bila saya bagi tahu. Saya siap bagi video azan macam mana. Ada kawan saya, anak buah saya dulu, dia jadi dia belajar dengan saya dulu masa sekarang mengaji azan. Dia sekarang ni alhamdulillah dia ngajar ngaji dah, jadi tok bila masjid dah kat Kelantan. Ada seorang tu jadi tok imam dah kat Jempur ke apa. Pernah mengaji dengan saya dulu, dah jadi tok imam dah. Dulu jadi bila jadi tok imam dah, tajwid alhamdulillah okey. Orang ni dia suruh saya, dia kata lama tak dengar suara ustaz azan, saya bagi kat dia azan, bagi perbaiki cara yang betul. Alhamdulillah lah, bagi orang nak, walaupun duduk jauh, dia tetap akan bertanya, dia tetap akan nak kongsi ilmu. Macam makanan tadi tuan-tuan. Okey, baik, habis tu ini kita sampaikan. Jadi kita, kalau kita silap, kita betul lah tu sama dalam semayang tu, selawat Nabi tu, Allahumma salli ala sayyidina. Kau nak sebut sayyidina, sebut betul-betul sayyidina. Sayyidina maknanya penghulu kami. Kalau sayyidina salah.
Allahumma salli ala sayyidina. Mana ada sayyidina? Sayyidina, sayyid mana penghulu. Kalau nak sebut sayyidina, sebut betul-betul. Kalau tak nak sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi kalau dalam sikap mustikah hadis, dia kata afdal menyebutnya luar semayang atau dalam semayang dengan sayyidina. Sebut sayyidina. Sebab apa? Sebab memuliakan Nabi kita, memuji Nabi. Sayyidina, penghulu kami, ya? Baik, sikit cukup tu, Baik, kita sambung, maknanya Allah tadi, zat Allah, ini Allah itu ismu zat, Allah itu nama bagi zat Tuhan. Faham, Allah itu, kalau kita nak faham bahasa, Allah itu bukan Tuhan, tapi Allah itu sebenarnya nama bagi zat Tuhan. Bermakna bila kita sebut Allah, Tuhan lah. Bila Tuhan tu Allah lah. Tapi siapa nama Tuhan? Allah. Ismu zat, nama bagi zat Tuhan itu Allah. Baik, Allah, zat Allah yang mendengar dengan sifat sama. Ada. Allah mendengar itu dengan sifat pendengar, bukan dengan telinga. Sifat pendengar. Bila sebut pendengar tu, yang sebenar-benarnya mendengar Allah. Bila tu Allah sahaja yang maha mendengar. Kita dengar, tapi kita bukan maha mendengar. Kita diperdengarkan oleh Allah SWT. Kita dipinjam saja. Faham? Pendengar maknanya kekal. Kita dengar tapi tak kekal. Ada yang tuli, ada yang mati, hilang, itu hidup balik. Allah tidak demikian. Azali macam tu, pendengar. Dan Allah mendengar bukan dengan telinga. Dia kata tu. Okey. Maka Ustaz Muhaddir juga bagi tahu sini, mengikut i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, Allah Taala mendengar dengan sifat sama, iaitu pendengar. Sama tu bahasa Arab lah, bahasa Melayu pendengar. Kalau kita biasa sebelum ni maha mendengar. Jadi kita tak nak tukar sikit, maha mendengar tu kita tukar pendengar. Bila tu hanya digunakan untuk Allah Subhanahu Taala sahaja. Ini bahasa pada dan pendengar juga diluluskan oleh ahli Dewan Bahasa dan Pustaka. Boleh guna pendengar sebab untuk Allah Subhanahu Taala. Walaupun nampak pelik, tapi sebenarnya itulah yang sebenarnya sifat pendengar tu. Baik, dan Allah tidak mendengar dengan telinga. Dan juga Allah melihat dengan sifat basar. Dengan sifat basar iaitu pelihat. Semua pelihat. Sebelum ni kita tengok maha melihat. Dia tak guna maha melihat, pelihat. Allah tidak melihat dengan mata. Kerana mendengar dengan telinga, melihat dengan mata, bercakap dengan suara, dengan lidah, itu makhluk. Maha suci Allah serupa dengan makhluk. Juga Allah bercakap dengan sifat kalam. Kalam tu perkata. Perkata. Dulu kita kata maha berkata, berkata-kata. Jadi tak tepat. Yang paling tepatnya perkata. Itu bahasa Arabnya kalam. Bahasa Melayu perkata. Dan Allah tidak bercakap dengan lidah. Berhuruf, bersuara, itu makhluk. Makhluk. Allah tidak demikian. Dia kata fahamilah perkara ini baik-baik supaya akidah itu betul, i'tiqad kita jazam, dan juga tahqiq dalam pengajian ilmu tauhid, supaya kita tidak gelincir dalam golongan-golongan yang mujassimah, golongan sesat yang melencong, yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita tengok sifat sama mendengar, bukan dengan telinga. Dia bagi dua di sini. Telinga adalah zat. Telinga adalah zat ataupun jirim atau alat. Maka Allah itu bukan zat, bukan jirim, bukan alat. Yang mana telinga itu hanyalah makhluk. Jirim, alat ni telinga kita, makhluk. Allah tidak demikian. Kalau kita kata Allah mendengar dengan telinga, bermakna kita sudah menjirimkan Allah, mentaksimkan Allah, menjisimkan Allah.
Bila menjisimkan Allah bermakna sama dengan makhluk, maka sesatlah kita. Ni tengok bagaimana perbahasan ilmu tauhid supaya kita jangan sesekali menyamakan zat Allah, diri Allah, sifat Allah, af'al Allah dengan makhluk. Tapi ada golongan-golongan di sebelah sana, golongan Wahabi, dia kata Allah duduk di atas arah, tapi Allah duduk tak sama macam kita duduk. Tak boleh pakai, tuan-tuan. Lepas tu dia kata Allah tu ada tangan, sebab dalam Quran ada tangan, yadullah, tangan Allah. Dia tak faham ayat mutasyabihat, ayat tasbih, ayat tak jelas, kena jelas. Bermakna tangan tu kalau ikut bahasa kuasa. Tapi dia kata Allah itu ada tangan, ada kaki, tapi tangan Allah, kaki Allah tu ada, tapi tak sama dengan makhluk macam kita. Bermakna akidah dia tak betul, tak jazam. Pasal apa? Pasal dia masih lagi mengatakan Allah itu ada tangan, ada kaki. Masih dia seolah, bukan seolah, dia beriktikad bahawa Allah itu ada tangan, ada kaki. Cuma dia lapik sikit, tangan Allah, kaki Allah tak sama macam kita. Tapi masalahnya dia masih beriktikad bahawa Allah itu duduk di atas. Duduk tu atas tempat mana? Makhluk. Tangan, kaki itu sifat makhluk. Masih lagi dia menyamakan Allah dengan makhluk. Nampak, tuan-tuan? Bahaya akidah Wahabi tu. Orang kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tu beristiwa, istiwa atas arah. Bukan mana duduk, istiwa mana istaula, iaitu menguasai aras. Mustahil lah, tuan-tuan, Allah ciptakan aras, Allah duduk atas arah. Miskinlah Tuhan. Macam kita lah buat rumah, duduk dalam rumah. Macam Tuhan buat arah, duduk atas arah. Nanti kita tanya lagi, siapa dulu? Tuhan dulu ke arah dulu? Siapa besar, Tuhan dengan arah? Lepas tu dia jawab, Tuhan lah besar. Lepas tu mu kata Tuhan duduk atas arah. Melimpahlah punggung Allah duduk atas arah. Kan pening akidah dia tu. Contoh, baru dakan macam tu kan. Salah. Bila sebut duduk tu benar. Macam saya ni makhluk, jirim, duduk atas kursi. Bermakna makhluk perlukan makhluk duduk atas kursi, betul? Adakah kita mengatakan Allah buat arah, makhluk yang besar duduk atas arah? Bermakna sama dengan makhluk? Sama. Mana boleh akidah macam tu? Faham tak? Faham molek, tuan-tuan? Ni akidah ni. Hati-hati. Na'udzubillahi min zalik, akidah mereka tu. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan dia orang lah. Kita siapa nak mengkafirkan, kita boleh kata sesat lah. Tapi ada ulama kata kalau dia ni betul-betul mengatakan sama Allah dengan kita ada tangan pun, dah keluar Islam dah tu. Mana boleh sama dengan makhluk tu pada sifat, pada zat, pada sifat, pada perbuatan tu. Syirik dah tu. Baik. Allah Ta'ala tidak memerlukan zat, jirim atau alat. Sebab Allah Maha Kaya. Dalilnya Allah itu bersifat dengan sifat kamalah, sifat sempurna. Maknanya dia tidak sama dengan makhluk. Baik, yang keduanya melihat. Allah melihat dengan sifat basar, dengan sifat melihat, bukan dengan mata. Maka kerana apa? Kerana mata adalah zat. Mata ni zat, benda, jirim, alat. Allah bukan zat. Nampak? Allah bukan zat. Kalau dia mengatakan Allah melihat dengan mata, Allah ada tangan, dia sudah mengatakan Allah tu zatnya mata, ada tangan, ada kaki, jirim. Bila dah jadi jirim, alat, sama dengan manusia. Rosaklah akidah. Boleh kena faham molek tu. Mana Allah bukan zat jirim atau alat. Yang zat jirim atau alat ni kita makhluk. Mata, kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, gelombang tu, mata dengan cahaya kita melihat. Kalau mengatakan Allah tu melihat dengan mata, bermakna terbatas jugalah. Kita melihat dengan mata, Allah lihat dengan mata. Kita lihat di dinding tak nampak dah. Allah pun ahli dinding pun tak nampak juga, sama dengan kita. Berat tu. Itu sifat kekurangan tu, naqais. Sifat kekurangan bagi Allah tu. Boleh mana macam tu? Kan? Allah Ta'ala tidak memerlukan zat atau jirim atau alat. Ni zat ni betul ni, semua ni alat ni.
Duduk atas meja semua belum. Kita dia panggil saling lekat melengkapi kita. Allah tak perlu.